Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di sini dan selamat datang ke channel Azaman Sulaiman. Channel yang akan membicarakan hitam dan putih kehidupan. Oleh kerana kita menghadapi demam pilihan raya, maka saya akan membicarakan soal politik dalam segmen isu semasa. Sesungguhnya dalam dunia politik terdapat begitu banyak sisi hitam dalam kehidupan. Sisi hitam dalam kehidupan yang menyelubungi dunia politik menyebabkan sebahagian rakyat marhin yang berkali-kali mengundi naik celak dengan wayang yang dimainkan oleh tokoh-tokoh politik, dan untuk kali ini ramai yang mengambil keputusan untuk tidak mengundi. Saya berharap dan berdoa agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla dan dipermudahkan segala urusan kita. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti citra politik yang berjodoh PRU 15. Siapakah pilihan rakyat? Jom kita. Pada 5 hari bulan November, iaitu esok, akan diadakan penamaan calon bagi parti-parti politik dan orang perseorangan yang ingin menyertai pilihan raya umum ke-15. Sementara hari pengundiannya akan diadakan pada 19 November. Pembubaran Parlimen telah dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 10 hari bulan November yang lepas. Walaupun ketika itu sidang Parlimen sedang berjalan dan pembentangan belanjawan baru dibuat. Ketika pembubaran dibuat, kita dapat rasakan parti-parti politik seperti Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan dilihat tidak bersedia menghadapi pilihan raya ini. Malah diyakini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob juga tidak berhasrat membubarkan Parlimen. Ini kerana baru sangat beliau menjadi Perdana Menteri. Sudah pasti kuasa yang ada di tangan dan kerusi empuk selaku Perdana Menteri sayang untuk dilepaskan. Namun pembubaran ini terpaksa dibuat berikutan tekanan hebat daripada UMNO. UMNO di bawah kepimpinan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi begitu yakin UMNO akan menang di samping beberapa faktor lain yang memerlukan pilihan raya diadakan dalam waktu yang terdekat. Tekanan untuk mengadakan pilihan raya umum ini dibuat berikutan kemenangan besar BN yang diterajui oleh UMNO dalam pilihan raya Dun Melaka dan Dun Johor. Namun ketika itu kita dapat lihat bagaimana Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob masih berdolak dalih. Apabila desakan semakin memuncak, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob tidak punya pilihan. Persoalannya, mampukah UMNO kembali berkuasa pada 20 hari bulan November ini? Mampukah PH merampas kembali kekuasaan setelah dikhianati oleh rakan sekutu mereka sendiri? Bagi saya, perebutan tampuk kekuasaan ini hanya berliga di antara BN dan PH sahaja. PN
Bagi saya tidak dapat pergi jauh kerana dalam PN hanya PAS yang punya akar umbi yang meyakinkan. Bersatu dan Gerakan hanya akan menumpang gerak kerja akar umbi PAS. Bersatu tidak mempunyai akar umbi yang kuat dan meyakinkan, manakala Gerakan telah ditolak oleh masyarakat Cina dan pasti suka untuk membuat comeback. Sementara GTA yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir melalui Pejuang juga hampir sama dengan Bersatu, tidak mempunyai akar umbi yang meyakinkan. Begitu juga dengan parti-parti komponen GTA seperti Putra dan Berjasa juga sama. Magis Tun Dr. Mahathir telah hilang. Lebih-lebih lagi, pengkhianatan yang dibuat terhadap mandat rakyat kepada Pakatan Harapan dalam pilihan raya lepas. Memang gerakan pengkhianatan itu digerakkan oleh Tun Dr. Mahathir bermula dengan Kongres Maruah Melayu. Dalam program ini, menyaksikan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir menyampaikan ucap tama. Program ini mengundang kehadiran beberapa pemimpin Melayu dari PAS, UMNO, Parti Pribumi, Parti Amanah, Parti Ikatan Bangsa Malaysia, tetapi tidak Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dijemput? Adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan Melayu? Adat kata Tun Dr. Mahathir sanggup melakukan apa saja asalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri dan boy kesayangannya dapat memanjat tangga kekuasaan. Bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15, besar kemungkinan Tun Dr. Mahathir menjedari akan kekuatan BN dan PH. Lantaran itu beliau meminta parti-parti pembangkang, khususnya PH dan PN, bergabung bersamanya untuk menentang BN. Malah Tun Dr. Mahathir sanggup dikatakan yang beliau menjilat ludahnya kembali kerana sanggup bekerjasama dengan PH, terutama sekali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nasib Tun Dr. Mahathir amat malang. Beliau bagaikan budak serigala di mana teriakannya tidak dipedulikan kerana telah menipu beberapa kali. Bukan saja Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menyahut permintaan itu, malah Tan Sri Mahyudin pun tidak mempedulikan permintaan itu. Memang kredibiliti Tun Dr. Mahathir di kalangan majoriti orang politik telah lenyap. Malah di kalangan majoriti rakyat juga telah hilang kerana Tun Dr. Mahathir dilihat orang yang bertanggungjawab menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan yang telah diberi mandat oleh rakyat. Malah di kalangan rata-rata orang Melayu juga melihat Tun Dr. Mahathir tidak pernah mahu berkongsi kekayaan negara dengan rakyat sepanjang beliau berkuasa selama 22 tahun. Malahan dalam kekuasaannya selama 22 bulan bersama Pakatan Harapan, Tun Dr. Mahathir juga dikatakan cuba memotong sumbangan kepada rakyat sebelum ini melalui BRIM yang telah dibuat oleh Datuk Seri Najib. Diyakini dalam pilihan raya ini, parti gabungan GTA tidak akan berjaya menang dalam pilihan raya. Diramalkan daripada 121 kerusi parlimen yang ditandingi, nak menang 5% pun susah.
Malah kerusi cerlun yang ditandingi oleh powerboy juga besar kemungkinan akan hilang. Alhamdulillah, begitulah citra politik dari sudut pandang saya kali ini. InsyaAllah saya akan terus membicarakan soal politik kerana kita semua sedang dilanda demam pilihan raya. Namun begitu, sudut pandang pembicaraan politik saya agak berbeza dari channel-channel politik lain di alam maya ini. Ini kerana saya bukan berkempen untuk mana-mana parti, tapi saya memberikan pandangan umum yang dikutip di bawah di kalangan rakyat marhin dan di media sosial. Bagi saya, parti mana menang atau kalah, kita tetap hidup seperti mana sekarang. Walaupun parti dan calon yang kita sokong bermati-matian itu menang, kita tetap begini. Akhir kata, cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Selamat mengundi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.